Hello, Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Yes, selamat tengah hari. Welcome back to Fitnivision YouTube channel, where kita akan bahaskan tentang Marvel stuff, Marvel theory, Marvel rumors and so on. So dalam video kali ni kita akan sembang sikit pasal kenapa aku believe that Spider-Man No Way Home ada possibilities untuk beat Avengers Endgame. But before we get into the topic of today, first aku nak ucapkan terima kasih kepada semua, kepada subscribers lama, kepada subscribers baru, kerana kita sudah mencapai 1k subscribers. Hooray. Yep, aku tahu 1k subscribers tu hanyalah amount of numbers yang kecil sebenarnya dalam community YouTube ni. Tapi achievement still an achievement. Itu sesuatu benda yang kita perlu raikan. So after this, aku tak tahu lagi bila, aku tak set date lagi bila kita akan buat a proper event ataupun a proper video untuk meraihkan benda ni. Dalam video tersebut, aku akan selitkan giveaway lah untuk balas jasa balik korang semua kerana support this YouTube channel daripada dulu sampai sekarang. Okay, so anyhow, thank you so much kerana support Fitnivision YouTube channel. Without being said, jom kita masuk ke topik hari ni, iaitu kenapa Spider-Man No Way Home ada possibility untuk beat Avengers Endgame. Yes, bila aku keluarkan statement ni kan, aku ada bagi tahu kawan-kawan aku macam, aku rasa macam Spider-Man No Way Home kan ada possibility dong untuk beat Avengers Endgame. And some of my friends, dia tak percaya benda tu. Dia macam, mana boleh Avengers Endgame kau nak beat? Avengers Endgame tu movie paling top kot. Macam mana kau nak beat? Macam mana Spider-Man sendiri nak beat Avengers Endgame? Tak make sense. Yes, sebenarnya memanglah tak make sense, tapi adalah sebab-sebabnya kenapa aku akan beritahu dalam video kali ni. So the first point is, kalau korang belum tahu, Spider-Man No Way Home punya trailer is already beat Avengers Endgame punya trailer. Alright, aku ada jot down sikit sebab aku bila cakap pasal nombor-nombor ni aku lupa sikit. Matematik pun aku lemah kan. Even nak ingat nombor pun aku lemah. Tapi never mind. So Avengers Endgame dia telah mendapat kutipan ataupun dia telah mendapat 289 views. Kalau 289 views sikit lah, 289 million views dalam masa 24 jam selepas trailer itu di-release. Okay, 289 korang ingat nanti aku takut aku tak ingat balik. Tapi Spider-Man No Way Home dia telah mendapat 355.5 million views di dalam masa 24 jam selepas trailer itu di-release di dalam beberapa platform. Same goes to Avengers Endgame lah. So 289 dan 355.5 million is quite ada perubahan yang dia tak adalah drastik, tapi perubahan jugalah kan, bukan CP-CP punya. And kalau kita tengok highest grossing film of all time, aku rasa korang aware dengan benda ni, Avatar yang dikeluarkan pada tahun 2009 mendapat tempat pertama lah dalam filem ni, dalam list ni. So yang kedua adalah Avengers Endgame yang keluar pada 2019. And then diikuti dengan tempat ketiga iaitu Titanic yang keluar pada 1997. And then Star Wars Force Awakens yang keluar pada tahun 2015. Dan last kali adalah Avengers Infinity War. So bila kita tengok dalam list ni, dalam top 5 ni, MCU telah dapat anugerah, bukan dapat anugerah lah, adalah menempatkan filem MCU iaitu Avengers Endgame dan Avengers Infinity War di dalam top 5 highest grossing film of all time. Fikir logik Spider-Man No Way Home dia akan menceritakan tentang multiverse, something that is out of expectation daripada peminat-peminat semua. Dan kita akan start berteori, dan kita akan start fikir macam mana the ending of Spider-Man and apa semua kan. Different from Endgame. Kita tahu that, kau nampak tajuk pun, kau nampak tajuk kan, Endgame itu adalah pengakhiran. Kita dah boleh picture that Avengers, di Endgame Avengers akan lawan dengan Thanos. Kita tahu benda tu kan. Tapi macam mana the process untuk kita pergi ke Endgame tu, ataupun pasal time travel tu kan, something yang luar daripada jangkaan kita apa semua, kita tak boleh expect benda tu. Same goes what happens here. Kita tak boleh expect benda tu. Different from Endgame juga, itu adalah pengakhiran untuk Marvel phase 3 kan. Pengakhiran kepada all of Thanos thing kan. Itu adalah pengakhirannya. Tapi this one, ini adalah permulaan. Bukan
penakhiran. Tetapi filem ini dia punya lookalike tu seperti filem-filem Endgame. Kau faham tak? Dia punya hype, dia punya vibe tu seperti filem Endgame. So aku dapat merasakan, okay, kalau dia tak dapat beat beat Avengers Endgame pun, dia akan masuk dalam top 5 list. Even dalam era COVID-19 pun aku still believe dia akan masuk dalam list tu. Contoh kalau tak ada orang tengok cerita umpak kalau korang tengok pergi tengok dekat website Aram apa semua tu, aku tak tahu nak cakap apa, tu hak korang kan. Tapi cakap balik pasal benda ni, even seingat aku dalam Avengers Endgame dulu dia tak ada event untuk fan trailer event. Tak ada. Ni trailer saja kau dah ada event. Kau tak rasa benda tu macam gempak ke? Kan? Aku rasa benda tu something yang, kenapa Spider-Man No Way Home ni dia macam pelik semacam, kenapa dia hype macam mana? So kita masuk ke point yang kedua. Point kedua adalah the trailer hype. So official teaser trailer dikeluar pada tahun pada tahun ni pada tahun ni 2 bulan ataupun 3 bulan yang lepas. And then kita dah dapat pula yang tadi official teaser trailer, yang ni official trailer. So official trailer ni keluar dalam 4 hari yang lepas, if I'm not mistaken, 4 hari yang lepas kan. Tapi the hype of Spider-Man No Way Home aku rasa dia bermula right after Spider-Man Far From Home habis. Bila kita tengok dalam wayang, kita duduk sit down for 2 hours lebih apa semua kan, kita tengok Spider-Man Far From Home, dan kita tengok credit scene apa semua. The trailer, the hype of this upcoming Spider-Man film bermula daripada situ. Apakah sequel kepada Spider-Man after this? Even kalau korang ingat kita ada satu ada satu macam teori. Aku pun ada buat teori benda ni. Aku ada buat video ni dekat ML Studio. Apakah judul ataupun apakah title untuk upcoming Spider-Man, filem Spider-Man ni? Aku masa tu aku datangkan dengan teori Spider-Man Homesick. Sebab aku believe that bila identity Spider-Man ni disebarkan oleh Mysterio, so Spider-Man akan go for a run. Dia akan lari daripada tempat for a while, and then Norman Osborn maybe akan hire Kraven the Hunter. Bodoh teori-teori yang bodoh sekarang ni memang nampak jauh gila. Biasa kan aku buat teori salahan. Tapi that is the thing. Bila video tu dia upload kat ML Studio, kita nampak dekat komen-komen semua, aku harap Venom akan muncul, aku harap Sinister Six is going to happen. Maksudnya the trailer hype tu berlaku daripada sebelum nama tersebut dicipta. Korang ingat ada satu video yang mana bila nama official Spider-Man No Way Home ni keluar, ada Tom Holland, Zendaya dan juga apa nama Ned tu aku tak ingat. Dia ada jalan-jalan apa semua. Lepas tu dekat whiteboard tu dia tulis a few title of Spider-Man. Adalah Homesick, banyak nama-nama yang fan bagi. Kau tak rasa benda tu macam, kau rasa macam kau really connected dengan pengarah filem ni sendiri tau. Dia macam kau buat apa, kau buat nama apa, Spider-Man apa, tak balik rumah salah, Spider-Man tak balik rumah salah. Okay, lepas tu dia spit out, dia bagi tahu apa nama filem ini akan datang, iaitu Spider-Man No Way Home. Even benda tu start daripada situ lah. The hype of this film bermula dalam jangka masa yang sangat lama. Tak silap aku buat teori tu pada setahun yang lepas. Lama gila. Even kalau ingat Avengers Infinity War, of course kita akan fikir okay, after this people have already wiped out daripada dunia ni. Okay, of course Avengers yang tertinggal ni, sakit baki Avengers ni akan hunt for Thanos kan. Kita akan fikir teori-teori yang Avengers Infinity War untuk pergi ke Endgame sama dengan teori-teori Spider-Man No Way Home ni. Teori Spider-Man No Way Home ni lagi gila sial, tak habis-habis. Even kalau kau nak fikir pasal Andrew Garfield, benda simple je tau. Andrew Garfield dengan Tobey Maguire akan muncul ke tak dalam Spider-Man No Way Home. Benda tu simple je, faham tak? Tapi the hype sampai ke hari ni tak sudah-sudah sial. Gentle, tu aku cakap. Itulah point yang kedua, iaitu trailer hype. Point yang ketiga ni aku rasa ini adalah point yang paling solid, point yang paling kukuh lah kenapa filem ni akan ada possibility untuk beat Avengers Endgame, iaitu fanbase Spider-Man sangat kuat. Aku tak tahu korang berpendapat macam mana kan, tapi aku believe that fanbase Spider-Man
sangat kuat. Bukan kat Malaysia lah, kat satu dunia. Daripada, sorry aku tak ingat point yang ni. Filem Spider-Man No Way Home ni, fans ataupun audience yang akan pergi tengok filem ni, dia bukan akan datang dengan satu target je, iaitu satu target ni means saya adalah fans MCU, so saya akan tengok filem Spider-Man. Itu satu. Saya adalah fans kepada Tom Holland, saya sangat suka dia berlakon as Spider-Man. Itu dua. Tak kira lagi berapa target dia untuk berapa target untuk pergi ke filem ni, untuk wayang Spider-Man No Way Home ni kan. Audience yang akan datang dalam wayang Spider-Man No Way Home ni, dalam filem Spider-Man No Way Home ni, datang dari different target, dan terutamanya adalah those audience yang telah melihat Spider-Man daripada tahun 2002, Spider-Man Sam Raimi, pergi ke Spider-Man 2 Sam Raimi juga betul, Spider-Man Trilogy kan, Spider-Man 2, and then Spider-Man 3 yang ni Peter Parker Tobey Maguire punya trilogy kan. And then datang pula dengan audience yang melihat The Amazing Spider-Man yang dilakonkan oleh the cool Spider-Man, iaitu Andrew Garfield. The Amazing Spider-Man 1 against Lizard, The Amazing Spider-Man 2 against Electro. And then kita goes on to Spider-Man Homecoming yang keluar pada tahun 2017. Spider-Man Homecoming lawan dengan Vulture, Spider-Man Far From Home lawan dengan Mysterio. Alright, so these three era, daripada 2002 sehingga sekarang 2021, fans daripada ketiga-tiga filem ni akan muncul. So maknanya the age, peringkat umur yang akan datang akan datang pergi tengok filem Spider-Man No Way Home ni datang daripada pelbagai jenis umur. Tak kira kau kalau kau tengok Spider-Man Sam Raimi, kalau kau tengok The Amazing Spider-Man, kalau kau tengok Tom Holland punya Spider-Man, kau akan muncul dalam ni. Kau akan muncul pergi tengok filem ni. Like really, kalau kau ingat Avengers MCU punya ni kan, Phase 3 apa semua ni, Avengers Endgame tu bermula daripada filem Iron Man yang keluar pada 2008, dan pengakhirannya adalah Avengers Endgame kan. Those era dia memperkenalkan really banyak gila karakter. Contohnya seperti Thor, Captain America, Iron Man, Ant-Man, Black Panther, Star-Lord, Guardian of Galaxy, Groot. A lot karakter, banyak gila karakter. So apa yang hypekan Endgame adalah kemunculan semua karakter tersebut pergi berperang dengan squad Thanos. Itu yang menyebabkan kenapa Endgame menjadikan salah satu filem MCU yang sangat menarik, sangat enjoyable untuk ditonton. Those kind of war scene kan, peperangan di antara Avengers dan juga Thanos punya squad. Same goes to Spider-Man No Way Home. Kita tak dapat banyak hero kan. Kita dapat satu je, Spider-Man je. Tapi Spider-Man ni dilakonkan oleh 3 watak yang berbeza, 3 actor yang berbeza. First one is Tobey Maguire. Siapa siut tak minat Tobey Maguire? Aku pun membesar dengan tengok Tobey Maguire. And then aku quite kecewa kenapa Tobey Maguire punya Spider-Man yang keempat katanya masa tu baru nak munculkan siapa, tak silap aku, macam dia macam Carnage lah. Carnage dia macam Carnage yang warna putih, something macam tu, tak silap aku. Tapi filem yang Spider-Man 4 tu di cancel. And then okay lah, tak apalah, Tobey Maguire punya era dah habis kan. And then kita dapat Spider-Man baru, Andrew Garfield. Gila gepak siut ni mamak ni, handsome juga as a Spider-Man kan. Kita dapat Spider-Man yang sangat cool, Peter Parker yang sangat cool kan. Sangat macam Spider-Man ni pandai main skateboard apa semua kan. And then dia lawan dengan Lizard. And then The Amazing Spider-Man 2, kita dapat pula kisah pencintaan dia dengan Gwen Stacy. And then Gwen Stacy mati, terus lawan dengan Electro lagi. And kita boleh tengok Andrew Garfield pergi kat funeral, dia bersedih, dia meratapi benda tu kan. Really connected dengan audience lah. Walaupun filem tu tak successful, tapi it is still enjoyable to watch lah. And then kita tak dapat The Amazing Spider-Man 3 sebab adalah pertelingkahan di antara Sony dan juga Andrew Garfield sendiri, dan juga faktor umur Andrew Garfield kan. Dah okey lah, tak apa lah macam tu, kau tak payah bagi aku filem Spider-Man apa ni. Lepas tu tiba-tiba datang pula Spider-Man baru. Tapi Spider-Man ni macam, asal budak sangat lah Spider-Man ni. Tapi kita lupa yang dalam komik memang Tom Holland punya Spider-Man ni macam versi Spider-Man yang asal sebenarnya, Peter Parker yang asal, sorry. Kita dapat Homecoming, enemy dia Vulture je, okay, it's okay. Lepas tu Far From Home pula kan.
You see, kenapa teori Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire muncul dalam filem tu sangat perlu, sangat wajib dia ada dalam filem ni, adalah dia akan connectkan seluruh audience daripada dulu tau, yang tengok daripada tahun 2002. Itu yang menakjubkan dalam filem ni. Itu yang menakjubkan tentang Spider-Man No Way Home. Dia akan connectkan. Sebab isu kita is macam, kau rasa siapa Spider-Man yang gempak? Tom Holland ke, Peter Parker ke, Tobey Maguire? Benda tu sampai sekarang perdebatan tu dia berlangsung sampai ke hari ini. And kalau kau tanya kawan-kawan pun, maybe dia akan cakap macam, aku rasa Andrew Garfield lah paling gempak, aku rasa Tom Holland lah paling gempak. So untuk selesaikan those kind of conflict, dia akan, aku rasa somehow MCU kau kena letakkan dekat tiga-tiga tu. Tak kira lah kau rasa macam, tak boleh letak teori ni sebab teori ni fans dah tahu, kita tak boleh letak ketiga actor ni. Somehow kalau kita orang tahu ke, kita orang tak tahu ke, kau kena letak ke. Sebab that is the main point kenapa kita semua connected untuk datang ke untuk datang ke wayang untuk tengok Spider-Man No Way Home. Itu je, that is a major solid reason. Selain daripada villain-villain yang terdahulu pun datang juga, that's the point. Dan juga kalau korang ingat balik Stanley dia pernah menceritakan tentang watak Spider-Man yang kenapa suit Spider-Man itu dicipta dengan memakai mask apa semua. Lepas tu Stanley ada cakap the reason why benda ni berlaku accidentally tau. Dia macam, dia nak every kid around the world kan, bila kau wear the mask, bila kau tengok film Spider-Man ni, kau dapat imagine yourself being a Spider-Man. Tak kira kau warna kulit apa, kau warna kulit gelap, warna kulit cerah, warna kulit kau orange, ataupun you come from different races kan, kau datang daripada pelbagai kontinen kan, kau dapat picture yourself di dalam Spider-Man. Kau dapat letakkan diri kau as Spider-Man. Indeed, yes, realistically, kalau kau fikir macam, kenapa kita nak letakkan diri kita dalam Spider-Man power, kita tak ada power. Ingat tak dalam trailer dia ada mengatakan, dalam official trailer ni Spider-Man No Way Home, dia Peter Parker ada mengatakan, I cannot save everyone. You see, kita faham macam mana karakter Spider-Man ni, macam mana he is a teenager yang menghadapi very kind of banyak konflik dalam hidup dia. Contohnya macam kehilangan seorang kehilangan mak ayah dia memang hilang, and then atuk dia Uncle Ben hilang. Campur pula dengan masalah kat sekolah. Kau pandai tapi kau ada masalah kat sekolah, kau ada masalah pencintaan dengan MJ ke, dengan Gwen ke. It is really relatable dengan kehidupan society kita sekarang. Kau dapat picture yourself in Spider-Man. That is why Spider-Man, dia adalah satu-satunya karakter yang really connected dengan semua orang dekat dunia ni. Tak kira kau ni datang daripada fans, kau ni datang daripada Tobey Maguire ke, kau datang daripada Andrew Garfield ke, Tom Holland, filem Spider-Man No Way Home ni dia akan connectkan kita semua. Sudah perdebatan tu, apa kata kita tengok apa persamaan antara kita semua. That is why I believe Spider-Man No Way Home akan beat Endgame. Contohnya macam, aku tahu Avengers Endgame kan, ada peminat-peminatnya macam, aku minat Iron Man, aku aku rasa aku akan pergi kat Captain Marvel. Aku minat Captain America. Tapi Spider-Man aku tak boleh nak cakap. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Spider-Man really connected dengan kita semua. Kita dapat picture diri kita dalam diri dia kan. Macam aku cakap tadi, yang Peter Parker cakap apa, I cannot save everyone. Kalau in terms of kita punya life, kita kata I cannot satisfy everyone, contohnya kan. Kau baik ke kan, kau ni ada followers 1 juta kat dunia ni kan, tapi those 1 juta tak akan suka kau ke, ataupun maybe half, maybe 70% akan suka kau, maybe 30% akan suka kau. Tapi that is the point lah. He is really relatable dengan teenagers sekarang. Tak kira kau, kalau kau tua pun, kau muda pun, kau budak lagi ke, Spider-Man is the character yang really suit well dengan kita semua. So that is the point kenapa aku believe that Spider-Man No Way Home akan beat Avengers Endgame somehow. Maybe dia tak akan beat pun. Filem ni pun dia akan menjadi macam, sama ada dia akan beat Avengers Endgame ataupun dia akan stand dekat filem-filem yang biasa je apa semua. Sebab ada fans yang tak suka Spider-Man Far From Home. So tapi faktor-faktor yang lain juga adalah tentang multiverse, tentang upcoming movie lepas ni, apa
kalau Tom Holland dah habis kontrak, siapa yang akan ganti, benda-benda faktor-faktor sebegitu. So I think that is about today. Sorry kalau tak ada information apa semua. Aku just provide apa yang aku rasa tentang Spider-Man No Way Home ni. Apa more to expectation aku tentang Spider-Man No Way Home ni. So apa pendapat korang? Did you believe that Spider-Man No Way Home ada possibility untuk beat Avengers Endgame, ataupun korang akan stand dengan Spider-Man No Way Home akan just going to be another Spider-Man film, just like that, apa semua kan. Just leave a comment. Aku tak kisah, sebab pendapat kita semua berbeza kan. Warna kulit kita pun beza, muka kita pun beza, apa semua. So to think that korang nak sependapat dengan aku to think that untuk force korang untuk sependapat dengan aku tak boleh buat macam tu. Korang maybe ada perspektif, korang maybe ada sebab yang lain pasal benda ni kan. So aku respect that, and aku harap korang juga respect aku punya personal opinion mengenai benda ni. So anyhow, that's it a video about today. Anything aku akan update dekat YouTube community punya post, right? So thank you, really thank. Alamak, 21 minit lagi. Serius lah, aku really kena stop cakap banyak aku. That's it about today. Thank you so much for spending your time in this video. Alright, thank you dan Assalamualaikum. Kita jumpa dekat next video after this. Alright, korang juga boleh bagi tahu apa topik yang korang nak aku sembang and so on. Okay, with that being said, bye dan Assalamualaikum. Oh yeah,